Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung bacaan Riyadhus Salihin jilid yang kedua, muka surat 299, Pak Amin. Ya, betul. Kita masuk bab baru, iaitu bab Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka bab dalam Riyadhus Salihin. Bab, kata dia, babu karahati al-khusumati fil masjidi wa raf'i sawti fihi والنشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من الممالات. Ini bab yang dibuka oleh Al-Imam Nawawi. Terjemahan dia yang dipakai, bab karahati, bab tentang larangan. Karahah boleh dibaca dengan makna larangan ataupun boleh dibaca dengan makna makruh, tegahan makruh. Al-khusumati fil masjidi, iaitu larangan bertengkar dalam masjid. Perkataan dia al-khusumati fil masjidi. Khusumah mana bertengkar, fil masjidi, iaitu dalam masjid. Dalam masjid. Perkataan dia dalam masjid. Jadi masjid ni ada bahagian luar, ada bahagian dalam. Yang mana kita iktiraf bahagian dalam? Maknanya kalau cara cakap, setiap dinding masjid yang kita buat pintu antara luar dan dalam. Pintu utama kita kata. Luar daripada pintu itu kita buah nama lain lah, buah nama balai lentang ke, beranda ke, serambi ke. Yang bila orang masuk ke dalam masjid, orang tak pergi tang situ tuju buat tahiyat. Orang bila masuk dalam masjid, orang masuk dalam kotak masjid tu, dalam dia punya kawasan haram dia. Itu dikatakan dalam masjid. Seolah-olah Al-Imam Nawawi membuka bab dalam kawasan, dalam masjid. Dia bukan dalam kawasan masjid, dalam masjid. Boleh faham bahasa saya? Kau saya nak cakap Melaka. Tadi saya baru tahu Ustaz Sobri Habak. Orang Melaka kata lahabau. Ustaz Sobri kata lahabau tu asal bahasa Arab. Lahabau asal Ustaz Sobri kata bahasa Arab bermakna la khabar. La khabar tu bila dia cakap ke daerah dia tu, dia nak kata la khabar tu dia tak panggil, dia tak reti. Kha dia tak bunyi. Dia kata lahaba. Asal makna la khabar. Maksud dia tak nak cerita hang ni. Lama tak jumpa hang ni, apa cerita? La khabar, tak ada, no story. Jadi bila dia jumpa dia kata lahabau, lahabau. Saya pun baru tahu. Saya lama duduk di Melaka ni baru tahu. Ustaz Sobri lah abang tadi. Saya tak tahu. Saya rasa orang Melaka pun tak tahu lah ni. Kata Sobri asal daripada la khabar, bahasa Arab. Baik. Kata Al-Imam Nawawi, wa raf'i sauti fihi,
Ada larangan yang kedua, iaitu larangan mengangkat suara padanya. Iaitu dia guna terjemahan mengeraskan suara. Angkat suara, riau. Raf'u. Rafa' angkat. Bagi derah. Hoi, angkat. Dalam mana? Dalam kawasan kotak masjid. Tempat orang duduk tahiyat, orang duduk zikir, orang duduk sembahyang. Wan nashdi ad-dallati. Iaitu juga dilarang di situ mencari barang yang hilang. Nanti kita akan tengok hadis-hadis Nawawi bawa barang hilang tu maksud dia barang apa? Barang macam mana ni kita akan tengok sekejap lagi. Wal bai'i wasyira'i wal ijarati. Dan juga ada larangan dalam bahagian masjid itu, iaitu menjual. Syira, membeli. Wal ijarati, sewa menyewa. Wan nahwiha, dan seumpamanya minal mumalati, minal muamalati, dan apa sahaja daripada perkara yang berkaitan dengan muamalat, transaksi apa sahaja tak boleh. Baik ikhwan, daripada bab ini kita faham satu perkara. Apa dia? Bahawa kita kena jelaskan dahulu mana bahagian dalam masjid dan mana bahagian luar masjid. Jelaskan dahulu supaya nak letak hukum ni. Hukum ni Al-Imam Nawawi sedang bercakap hukum ni dalam Riyadhus Salihin. Dia bukan bercakap dalam Majmu', dia bukan bercakap dengan kita di dalam Syarah Muslim. Dia sedang bercakap dengan kita dalam Riyadhus Salihin. Bezanya ialah di sini adalah bab berkaitan dengan akhlak. Ini bab berkaitan dengan adabun nufus, peradaban jiwa. Baik. Apakah hukum kepada satu orang itu pergi bertengkar dalam masjid, pergi angkat suara dalam masjid, pergi cari barang hilang dalam masjid, pergi jual benda, beli benda, sewa menyewa dan apa muamalat lain. Baik, apa hukum kepada benda itu? Hukum dia cuma ada dua. Tak haram, dia akan jadi makruh. Tak haram, dia akan jadi makruh. Kalau kita kata haram, bermakna si pembuat itu terlibat dengan dosa. Kalau kita kata makruh, tidak terlibat itu jauh lebih baik daripada terlibat. Baik. Kalau kita kata sekurang-kurangnya hukum itu makruh, Al-Imam Nawawi tak mau nak bercakap soal hukum. Dia nak bercakap kata tingkah laku itu tidak bersesuaian dengan pembinaan akhlak. Kalau kita buat semua benda ni, dia akan meruntuhkan sakhsiyah adabun nufus. Apa dia? Pembinaan akhlak. Runtuh. Maka orang ni, katalah benda tu makruh sekalipun, maka orang itu dianggap tidak berakhlak. Sebab dia pergi buat benda terlarang. Kata Imam Abu Hanifah dalam usul dia, andai kata benda itu makruh, maka namun kita kena tahu satu benda. Makruh adalah benda diminta kita jauhi. Bermakna dilaranglah juga, tapi taklah sampai haram. Kalau kita kata haram, lagilah dahsyat. Bermakna orang ini bukan kata rosak akhlak dia menanggung bebanan dosa, yang dosa tu dia kena cuci pula. Kalau dia tak cuci, ruh dia kotor, nufus dia kotor, hati dia kotor, jiwa dia kotor. Maka dosa tu pula kita kena tengok dosa jenis apa. Dosa kecil ke? Dosa besar. Jadi tujuan utama Al-Imam Nawawi buka bab ni ialah untuk menyatakan bahawa orang yang beradab dengan Tuhan dan nak menjadikan diri dia termasuk daripada orang-orang saleh, maka dia tidak akan terlibat dengan benda ini. Yang tu kita faham dulu. Sebab ini adalah Riyadhus Salihin, bukan kitab fiqh. Kitab tentang riyadah nafs. Latihan jiwa. Membentuk peradaban jiwa. Baik. Tajuk ini Al-Imam Nawawi bagi tahu pada kita, daripada tajuk ini dalam syarah dia disebut,
Daripada tajuk ini, ada satu benda kita kena tahu. Apa dia? Tentang tahiyatul masjid. Kemuliaan masjid. Kenapa benda ni? Benda ni apa dia? Benda ni al-khusamah. Bertengkar. Dia bukan lagu tu, dia bukan lagu tu. Dia ni kata, hang yang tak tahu. Hang yang lebih tak tahu. Dia bertengkar. Bertengkar itu seolah-olah tidak menghormati masjid. Angkat suara. Kadang orang bertengkar tak angkat suara, tapi kita boleh tengok dia punya dah body language dah, dia macam dia tak apa suka kan. Angkat suara. Cari barang hilang. Cari barang hilang di mana? Dalam kotak masjid tu. Dalam kotak masjid. Nanti kita akan tengok hadis dia. Setiap bab itu, setiap perkataan itu, Nawawi sokong dengan hadis-hadis di bawah ni. Dalam kotak semayang tu. Kita panggil kawasan haram semayang tu. Daripada tiang tu sampai tiang tu. Tiang tu ke tiang ni. 4 segi lah. Lepas tu ada pintu keluar kan. Itu dipanggil kotak. Dalam kotak tu hari ni orang panggil diwan salat. Dia cari barang hilang. Orang Arab cari barang hilang ni ikhwan, bukan dia cari anak kunci. Dia punya juah ni. Dia main masjid, dia cari unta. Dia kata, nampak tak unta aku dalam masjid? Dia kata lagu tu berubah muka Nabi. Dan dia kata tu dalam kotak semayang. Bukan dalam selangkah daripada pintu tu. Dalam kotak semayang, tempat duk buat usalli sunatat tahiyatul masjid ni. Betul Encik Rashid? Dalam duk usalli tahiyatul masjid tu, dalam kotak tu. Dia pergi ke situ. Nampak ada unta. Unta pula, unta yang susah cari warna unta. Sebut nama pun orang, kalau unta tu lintas semua orang nampak. Dia pergi cari dalam masjid. Yang ni kita kata betul-betul too much. Dia nak tunjuk, kata dia nak mencari. Wal bai' wasyira' wal ijarah. Akad jual beli, angkat beli, angkat jual, angkat beli, angkat ijarah, sewa menyewa dalam kotak tu. Ataupun apa urusan yang berkaitan dengan muamalat. Kesemua ni dianggap sebagai tidak menghormati dan tidak memberi pengiktirafan kawasan itu kawasan ibadat untuk Allah. Kenapa? Kerana masjid tidak dibina untuk benda ni semua. Masjid tidak dibina untuk bertengkar, untuk pergi riau-riau dalam dia, untuk pergi cari barang hilang, untuk pergi buat muamalat meniaga. Masjid tidak dijadikan untuk tempat menyanyi, berdendang, pukul gendang, pukul rebana, tidak. Masjid dijadikan untuk ibadat pada Allah. Dalam ayat 114 suratul Baqarah, Allah gandingkan perkataan masjid. Allah gandingkan perkataan masjid dengan nama dia. Allah kata, "Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu." Allah kata, siapakah yang paling zalim daripada orang yang menghalang orang lain masuk ke dalam masajidallah. Masajid dibaca dengan plural. Kalau masjidun satu, masajid plural. Lepas perkataan masajid, idhafah. Dalam bahasa kata idhafah. Betul Haris? Idhafah. Allah idhafah kepada nama dia. Masajidullah. Untuk bagi tahu apa? Besarnya masjid itu. Dan Nabi kita Muhammad, bila bercakap pasal masjid, Nabi sebut, wa masjidi hadha. Nabi kata, ni masjid aku ni. Nabi sandarkan masjid itu pada dia. Maka bermakna terangkatlah ketinggian masjid. Maka pergi buat benda-benda ni tak layak. Tak layak dari segi akhlak dan pembinaan jiwa yang nak mencari kebersihan, kesucian di sisi Allah Jalla wa'ala. Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim, dia pernah tolak dada anak dia nama Bilal. Anak Abdullah bin Umar ni ada nama Umar, ada nama Abu Bakar, ada nama Bilal. Bila dia dapat tahu anak dia larang orang perempuan pergi masjid, dia panggil anak dia,
Dia kata, pasal apa hang larang apa yang Nabi tak larang? Sedangkan Nabi kata, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Nabi pernah kata, Nabi kata jangan kamu larang, jangan kamu tegah. Bukan kata wanita, budak-budak ni nak pergi, apa kita kata, kuli-kuli, hamba-hamba sahaya, yang mereka nak pergi semayang dalam rumah Allah, jangan halang. Dan wanita nak pergi ke masjid, jangan halang. Pasal apa halang? Dia tolak dada anak dia. Kerana masjid itu terbuka untuk orang datang beribadat. Maka Allah bagi tahu, Nabi sebut dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari, hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisu hatta yusalli raka'atain." Nabi kata, siapa daripada hangpa masuk dalam masjid, jangan dia duduk, melainkan dia sembahyang 2 rakaat. Jadi kita boleh marah orang. Kita bukan kata marah, bahasa kita boleh tegur orang bila dia masuk masjid tak salat. Kita boleh tegur dia, sahabat awak tak salat. Tapi kalau dia masuk masjid, dia salat, dia tilawatul Quran, dia nak belajar ilmu, kita tidak boleh halang. Kerana masjid dibina untuk itu. Kecuali dia dalam masjid main nak bertengkar. Masjid tak dibina untuk itu. Kita boleh perambat dia. Dia main apa dia? Main nak riau ke orang. Bukan kata riau, kriau. Main nak kriau. Tak boleh. Kita boleh hambat dia. Kita nasihat dia. Ini masjid. Jangan duk kriau-kriau. Nak kriau pergi luar. Dia main untuk apa? Dia main semata-mata nak cari benda hilang. Bukan di kaki 5 masjid. Dalam kotak masjid. Dia main untuk apa? Nak jual beli. Nak iklan barang. Dia main apa? Dia main semata-mata nak makan kenduri sembahyang tak? Makan kenduri dibuat dalam kawasan balai lentang masjid. Dia tak masuk dalam kotak sembahyang. Main makan dia cabut. Kita boleh tegur dia. Sahabat, jangan buat lagu ni. Sembahyang 2 rakaat. Aku subuh pun tak sembahyang, sunat tengah aku nak buat. Kita boleh tegur dia. Dia main untuk apa? Dia main nak buat aktiviti yang tidak mengimarahkan masjid, sedangkan tempat dia buat aktiviti tu, dia nak pakai kawasan kotak sembahyang. Pameran di kaki masjid tu, iklan dia nak buat dalam kotak masjid, tapi dia tak sembahyang sunat. Dia tak buat tahiyat masjid 2 rakaat. Kita boleh tegur dia. Kenapa? Masjid dibina untuk ibadat. Tapi kalau dia main masjid untuk semua benda tu, kita tak ada hak halang dia. Tak ada hak. Kalau kita halang dia, kita kena ayat 114 surah Baqarah. Allah kata, wa man mana'a wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang halang orang nak masuk dalam masjid Allah untuk mengingati Allah? Kita bolehkah halang satu orang masuk ke masjid? Tak boleh halang. Melainkan dia mai di atas bukan tujuan masjid itu dibangunkan. Saya nak cari tu imam. Saya nak masuk, tapi tahiyat masjid tak buat. Pasal apa? Saya nak marah tu imam. Pasal apa? Dia tegur anak saya. Kita boleh hambat dia keluar. Masjid bukan untuk itu. Saya menceramah, tapi saya nak jual barang saya boleh tak? Tapi saya nak iklan dalam kotak masjid. Kita boleh kata, kita boleh say no. Sebab masjid tak dibuat untuk itu. Tapi untuk ceramah betul tak? Betul lah, taklim. Apatah lagi kita nak keluar surat, nak bagi mufti tak boleh ceramah dalam masjid. Lagilah tak boleh. Kerana dia bercanggah dengan ini. Tujuan masjid dibangunkan. Yang nak ceramah tu bukan kalau sangkuriang lagu saya lah. Betul lah. Tapi kalau nak ceramah tu AJK fatwa. Seorang mufti yang sah mesti dihormati. Walaupun kita berbeza pandangan dengan dia. Dan ini adalah masjid Allah. Rumah Allah. Jangan siapa halang orang. Tak ada siapa boleh halang. Kecuali di atas yang khilaf dengan
tujuan masjid dibangunkan. Al-Imam Nawawi nak bagi kita tengok apa dia ikhwan, kebesaran masjid itu dianggap tercalang apabila kita beraktiviti dalam dia dengan aktiviti yang masjid itu tidak dibina kerananya. Kita boleh buat tuition dekat balai lentang masjid, tapi orang putih kata make sure budak-budak tu kena sembahyang. Kalau dia sembahyang fardu di rumah, kita kena pastikan dia main sembahyang tahiyatul masjid baru dia buat tuition. Dia terus pergi situ tuition, tahiyatul masjid tak buat, maka dia dianggap tidak berakhlak. Kita duduk semegah dengan tuition tu, court badminton lah, futsal lah, tetapi atas apa masjid dibina? Masjid tak dibina untuk main bola. Boleh main bola, tapi bukan itu masjid dibina. Bila kita nak pergi menghampiri masjid, kita kena tahu kebesaran dia. Ini rumah siapa? Apa tahiyat dia? Selesaikan tahiyat dia dulu, berilah sebab kenapa dia dibina. Pergi buat dia dalam tu. Lepas tu barulah kita buat aktiviti kita kenduri, kenara, nak tuition ke, nak belajar ke, takraw ke, badminton. An-Nawawi tak mau bincang haram ke makruh. Dia nak bincang kalau kita langgar peradaban ni, rosaklah jiwa kita. Boleh nampak Abang Syarif? Yang An-Nawawi nak bagi tahu pada kita dengan tajuk ni. Baik. Kita tengok hadis yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi. Udin boleh faham Udin? Udin sega. Macam bapak Udin juga sega. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضلة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك لا ردها الله عليك لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. Rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar orang mencari barang yang hilang dalam masjid, maka hendaklah dia menyatakan la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Kerana sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk itu. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Hadis ini yang sahih. Ini cerita apa ikhwan? Ini cerita orang cari barang besar-besar tak masuk akal dalam masjid. Tak masuk akal. Pergi cari barang tak masuk akal. Ya. Ulama kita kata yang kita tak boleh cari itu adalah dalam kotak masjid itu. Luar boleh cari. Luar tidak ada larangan. Satu. Kedua, pergi cari barang yang hilang dalam kotak masjid. Ulama kita khilaf pandangan. Sama ada dia makruh ataupun dia haram. Al-Imam Nawawi lebih cenderung kepada perkataan makruh. Bermakna tabiat itu jangan dibuat. Kita boleh bertanya barang hilang. Ataupun orang yang jumpa barang dalam masjid, dia boleh bagi tahu kata barang dia hilang. Sebahagian para ulama katanya lebih beradab, kita tanya ke orang di luar kotak tu. Jangan dalam kotak. Kita sembahyang, kunci kita ghaib kan. Kita langkah keluar daripada kotak tu, kita kata kat sahabat kita, ada nampak tak kunci saya? Jangan tanya dalam masjid. Maka timbul soalan, kalau masjid tu besar, nak pergi langkah tang mana? Kena macam masjid besar-besar masjid. Kena macam masjid Shah Alam. Besar, kita daripada ujung tu nak jalan main anak tangga, termonyi-monyi. Sekejap lagi di habaq ada ujung tu nak patah balik. Maka ada pandangan kedua, para ulama kata, kalau jenis bertanya
yang tidak membawa kepada makna cari, itu boleh dalam kotak masjid. Bertanya, nampak tak barang saya? Bukan tolong cari saya, dah nampak tak barang saya? Ataupun satu orang lain berkata, saya ada jumpa satu barang. Siapa punya? Hak jenis macam ni, dia bukan mencari. Maka dia, sebahagian para ulama kata harus, tapi sebahagian kata lebih aula, buatlah daripada kotak solat itu. Kalau ada orang kita tengok pergi cari, suatu selek pergi cari selongkang sana, maka menjadi sunnah kepada kita baca doa ni ke dia. Timbul lagi satu pertanyaan, gamak ke kita nak baca doa ni kat dia? Kita pernah duduk tak dalam keadaan barang hilang? Pernah kan? Kita cari. Tak tahu orang yang kata pada kita, semoga Allah tak bagi jumpa barang hang. Agak-agak kita jadi apa? Kita barang hilang. Tetapi menjadi sunnah pada kita kalau orang tu tunjuk sangat kesungguhan dia. Aku pasti tang sini yang hilang. Begitu cakap dia. Aku pasti tang sini yang hilang. Seolah-olah dia ni bawa masuk barang berharga dalam rumah. Tuan rumah tu macam apa? Anak Pakcik Hasan. Dia curi kotak hadiah Ruqyah. Kan Pak Hasan bagi kat Ruqyah hadiah kecil-kecil kan? Dia pergi curi. Zazali pergi curi. Cari satu rumah. Lepas tu Pak Hasan jumpa duk ada bawah bukan bawah katil, bawah kosen. Lepas tu Pak Hasan kata, Zazali kau ambil lah. Itu Hasan, Ghazali pandai cakap. Dia pandai cakap. Dia kata, barang tu Ruqyah punya. Ghazali tahu Ruqyah punya. Kerana Ghazali suka kat Ruqyah, Ghazali sukalah barang Ruqyah. Jadi tengok, bila Ruqyah kecil-kecil, dia cari barang dia, muka Pak Hasan macam mana? Muka Pak Hasan cemas. Hai, dia yang bagi, hilang dalam rumah dia. Allah yang bagi nikmat pada kita, kita pergi cari. Kita kata barang ni hilang, bukan pergi cari di nikmat, pergi kata hilang dalam rumah pemberi nikmat. Ini benar-benar tidak berakhlak. Haramkah dia, makruhkah dia? Nawawi kata nanti nombor 2 Ustaz. Tapi perangai macam ni adalah perangai yang tidak ada akhlak. Sepatutnya apa dia kena buat? Dia tahu barang dia hilang. Dia angkat tangan, ya Allah, barang aku hilang, ya Allah, kembalikanlah. Tuhan tahulah nak buat macam mana. Dia cari dandan, pergi upah orang. Maka kalau kita nampak macam tu, orang pergi cari dalam kotak solat tu, maka menjadi sunnah kita hidupkan doa ni. Bagi dia dengar. Tujuan baca doa ni bagi dia insaf. La raddahallahu alaika. Dengan makna semoga Allah tak kembalikan barang hilang tu pada hang. Maka dia bila dengar doa ni, dia tak sepatutnya marah, dia sepatutnya insaf. Astaghfirullahalazim, aku dah buat salah. Maka Nabi bagi sebab. Di ujung hadis tu Nabi kata kerana fa innal masajida, sesungguhnya masjid-masjid ni, tengok bila Nabi jawab dengan plural. Nabi tak jawab untuk kejadian dalam masjid dia saja. Nabi kata sesungguhnya semua masjid ni lam tubna lihaza, tidaklah dibina untuk mencari barangnya hilang. Minta pada Allah, ya Allah, wala ghaiban illa radadta. Barang aku hilang, ya Allah, kembalikanlah. Aku cari tak jumpa, ya Allah, pulangkanlah. Cukup dekat tu. Nanti barang tu akan datang balik. Maka tiba-tiba dia cari dengan dia terlupa perkara ini semua. Ikhwan, hadis yang pertama ini adalah dalil kepada tajuk yang An-Nawawi kata mencari barang yang hilang. Antum bayang, Nawawi buka berapa tajuk? Makruh bertengkar, mengeraskan suara, cari barang hilang, jual beli sewa menyewa kan. Maka hadis yang kita jumpa pertama ni dia untuk dalil cari barang yang hilang. Ya, Masyari. Kebanyakan masjid kita pasang CCTV. Jadi kalau kita hilang, kita pergi jumpa security kan.
TV kenapa itu satu kita? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Maha mengetahui. Basyarik kata lah ni kita ada CCTV. Ya. Hadis pun ada CCTV. Bagus. Jadi boleh tengok siapa tidur, siapa tak tidur. Semua kita boleh tahu. Jadi kita tengok CCTV itu adakah termasuk dikira cari barang hilang? Tidak. Cari barang hilang ni kita cari macam ni. Suara selok tu. Adapun tengok CCTV itu tidak masuk dalam larangan. Itu dibenarkan. So alhamdulillah lah bila ada CCTV kita terus ke situ lah. Boleh nampak step kita masuk, kita letak sama mana, kita keluar, semua boleh nampak. Ya lagi Pak Ji Bakak dengan Samsul. Pak Ji Bakak, lama Pak Ji Bakak meninggal dah. Masa tu saya tak kahwin lagi dengan Pak Ji Bakak, lama. Pak Ji Bakak duduk flat Nusantara. Duduk tingkat 4. Dia duduk di bawah, dia riau kat bini dia. Ida! Oi! Bayang suara dia besar mana? Suara orang Tanjung. Oi, topi aku mana? Helmet aku. Makcik Ida di atas keluar. Tu atas kepala apa? Okey. Dia pupu atas kepala dia. Dia tak nampak. Boleh bayang. Haji Bakar punya hal. Dahsyat. Cari kunci motor dalam poket, helmet atas kepala. Boleh bayang dah atas kepala, tak perasan. Satu flat dengar. Oh, berkelai pula Pak Haji Bakar. Bukan berkelai, tanya. Helmet aku mana? Tu atas kepala. Okey. Tu kalau abang tak tahu, dia kena ambut. Subhanallah. Haji Bakar arwah. Dia naik motor, saya naik kereta. Tu serempak dekat lampu stop. Dia tengok duk bertengkar dengan bini dia atas motor. Saya buat turun cermin. Hebat je. Hang tu lah, ustaz tahu dah semua. Hang tu lah, ustaz tahu dah semua. Allah Akbar. Ya, ikhwan. Jadi ini adalah satu sunnah yang kita pastikan bila orang kita baca doa ni, orang itu mencari dalam kotak masjid. Bukan mencari di luar dan bukan bertanya. Dia tanya kepada kita, jumpa tak barang saya, terus kita bagi doa ni. Tak betul. Mesti doa ni dibaca dalam suasana dia mencari. Al-Imam Nawawi bawa hadis yang kedua. Kalau orang tanya kita pasal apa kita tak boleh cari barang dalam masjid, kita jawab di ujung hadis tu, fa innal masajida lam tubna li hadza. Masjid tak dibangunkan untuk itu. Masjid dibangunkan untuk ibadah. Ya, habis barang hilang buat lagu mana? Minta ke Tuhan. Pergi ke depan, nak sembahyang 2 rakaat kah? Ataupun terus baca doa. Ya Allah, saya dalam susah, ya Allah, tolonglah saya. Amin. Cukup. Tuhan tak. Nescaya barang itu akan kembali. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka. Wa idza ra'aitum man yanshudu dhallatan faqulu la raddahallahu 'alaika." Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sekalian melihat ada orang berjual beli dalam masjid, maka hendaklah kamu sekalian menyatakan la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberi laba daganganmu itu. Dan apabila kamu melihat kamu sekalian melihat ada orang yang mencari barangnya yang hilang, maka hendaklah kamu sekalian menyatakan la raddahallahu 'alaika. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi sebagai perawi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun ulama lain menyatakan hadis ini adalah sahih. So kita boleh kata hadis ini hadisnya hasan, sahih. Hadis ini hadis yang kuat. Hadis ini menghimpunkan kedua-dua doa. Maka sama juga hadis ini ikhwan, Nabi kata iza ra'aitum, bila kamu melihat.
Man yabi'u au yabta'u fil masjid. Orang tu membeli atau menjual dalam kotak masjid. Bermakna ada akad jual beli. Dia bagi barang, dia ni bagi bayaran dalam kotak masjid itu. Maka baca doa ni, bagi dia dengar, la arbahallahu tijaratak, bisnes yang kamu buat ini tidak akan untung. Dia tak akan jadi satu tijarah. Tijarah ni dia akan berkembang jadi besar, tak akan. Semoga Allah kucukkan di situ saja. Dan bila kamu tengok orang yang cari barang yang hilang, barang lagu tu tak payah cari pun, tapi dia pergi cari sangat barang. Kadang-kadang tak penting pun. Kadang-kadang yang hilang tu bukan kunci, tempat gantung kunci tu panggil apa? Keychain lah. Dia beli kat Amsterdam, jatuh. jatuh. Kalau beli Melaka tak apa. Beli Amsterdam, jatuh. Kunci tu dah ada. Tu keychain tu dia pergi cari dalam masjid. Bermakna yang dia cari tu tak masuk akal. Tak masuk akal. Nak kata apa dia ni, particular apa pun tak tahu. Particular tak mana sangat. Benda-benda lagu tu, dia kata ni benda ni apa, ada apa? Sentimental value ni. Janganlah sampai tahu tu. Ini orang pergi cari unta pun kena marah. Ada. Maksudnya pergi cari unta. Masjid Nabi besar mana? Dia boleh tanya, nampak ada unta saya? Jadi, macam mana Umar tak naik angin ke orang ni? Hang ni pasal apa? Dia nak buat sesuatu yang tidak berasas dalam masjid. La arbahallahu tijarataka dengan la raddahallahu alaika. Itulah datang. Apa benda yang kita nak ta'rifkan, dia bukan daripada masjid. Masjid tak dibina untuk itu. Jadi contoh-contoh Nabi bagi. Sekarang kita pergi pada contoh-contoh yang Nabi tak bagi. Nabi tak buat contoh. Sekarang Nabi Imam Nawawi dengan contoh yang ada apa dia? Contoh yang ada adalah hadis ni barang hilang, berniaga, kan? Lepas tu hadis ke bawah ni kita akan jumpa bersyair, bertengkar, angkat suara. Dalam hadis lain kata hudud, tegakkan hudud. Kita menjadi saksi kepada perzinaan orang, tak patut dibuat dalam masjid. Itu contoh-contoh yang ada dalam hadis. Kita cuba pergi pada contoh-contoh yang tak ada dalam hadis. Apa contoh yang tak ada dalam hadis? Angkat nikah. Angkat nikah tak ada dalam hadis. Tak ada contoh kata boleh, dan tak ada contoh kata tak boleh. Maka itu memerlukan suatu ijtihad. Adakah masjid dijadikan sebahagian daripada perkara yang melibatkan masjid itu melibatkan hidup dan mati orang? Mayat tak ada contoh dalam masjid. Boleh masuk ke? Boleh tak masuk ke? Tak ada contoh. Yang macam ni kalau orang buat, macam mana kedudukan kita? So kita kena balik kepada asas. Masjid itu dijadikan untuk apa? Untuk ibadat. Dan yang dimaksudkan dengan ibadat di situ, ibadat yang difahami kata dia ibadat. Bila sebut dia, orang tak khilaf kata dia ibadat. So angkat nikah, kalau tak dalam kotak masjid, ni kita kata dalam kotak masjid, bukan dalam kawasan masjid, kotak masjid. Kalau angkat nikah dalam kotak masjid dengan angkat nikah di luar kotak tu, ada tak beza fadilat? Tak ada beza. Maka lebih baik angkat nikah di luar kotak, di luar dewan salat. Tapi dia masih dalam kawasan masjid. Tak perlu angkat nikah dalam tempat salat. Demikian jenazah. Jenazah melibatkan orang mati. Kita bila letak dia dalam masjid, kita nak salat melibatkan rokok, i'tidal, sujud. Kita buh di belakang. Geng duduk belakang pun ada. Elok jenazah diletakkan di luar kotak masjid. Tapi dia masih dalam suasana kawasan masjid.
Cuma dia bukan dalam kotak 4 segi dewan yang kita solat tu. Dan kita nak solat jenazah pun elok di kawasan itu. Elok di kawasan itu. Kerana kebanyakan daripada umat Nabi sembahyang di luar kawasan itu. Ada kes tertentu bila hujan turun, barulah Nabi sembahyang dalam. Kesnya melibatkan kita kata darurat, terpaksa, itu semua kita boleh faham. Kita nak bagi orang makan. Kita bagi orang makan dalam masjid kan lebih afdal ataupun di luar kawasan sembahyang tu ke afdal. Maka di luar kawasan tu lebih afdal. Sebab kawasan itu dijadikan untuk beribadat, untuk itu, untuk ini. Maka kalau orang kata salah ke? Kita tak kata salah. Kita kata bersesuaian dengan maksud hadis ni. Maka eloklah adab dijaga. Semua aktiviti yang macam tu kita buat di luar kawasan. Bahkan kalau kita tengok setengah-setengah syekh, kalau masjid tu besar, dia tak mau mengajar dalam kawasan sembahyang. Dia nak mengajar di kawasan luar pintu tu. Sebab dia kata sana orang nak sembahyang, aku tak mau ganggu. Tapi dekatlah, bukannya jauh pun, seberang dinding aja. Di sana biar orang nak tahiyat, orang nak apa, aku tak mau ganggu. Kuliah kita biar di sini. Begitulah mereka menjaga adab. Ada bahagian yang kalau orang buat, kita baca doa ni. La arbahallahu tijaratak. Kita baca la raddahallahu alaika. Tapi yang macam tadi, kalau dia masjid, mayat, angkat nikah, maka kita tak baca doa ni sebab dia bukan barang hilang. Dia bukan menega. Dia cuma satu ijtihad yang dia buat. Maka itulah kawasan hadis ni yang kita baca ni, kita kena faham begitu. Baik. Imam Nawawi bawa lagi satu hadis wa an Buraidah. Jadi dua hadis kita baca itu ikhwan, itu untuk menyokong tajuk larangan mencari barang yang hilang dalam masjid. Hadis yang ketiga ni kita tengok untuk perkara lain pula. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nashada fil masjidi dhallatan faqala man da'a ilayya al-jamal al-ahmar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Buraidah radhiyallahu an bahwasanya ada seseorang mencari barang yang hilang dalam masjid, di mana dia berkata, siapakah yang dapat menemukan untaku yang merah? Tengok dia pergi cari apa? Pergi cari kicin lain bab, unta. Dahlah unta merah pula. Maknanya unta tu duduk tak mana, orang nampak? Dia pergi tanya. Kemudian Rasulullah bersabda, semoga untamu tidak ketemu. Semoga untamu tidak ketemu. Nabi sebut lagu tu. Nabi kata la wajadta. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk ibadat. Nabi kata innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Masjid dibina untuk sebab binaan dia. Untuk apa? Untuk ibadat. Itu Allah sebut dalam apa ikhwan? Surah Jin. Ayat ke 18. Wa anna masajida lillah fala tad'u ma'ahu ahada. Allah kata itulah masjid dibina untuk menyeru Allah. Bukan, jangan seru benda lain dalam masjid. Jangan pergi buat benda lain yang khilaf dengan makna ibadah. Kemudian Al-Imam Nawawi bawa hadis lain menyokong tajuk ini, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira'i wal bai'i fil masjidi wa an tunshada fihi dhallatun wa ay yunshada fihi syi'run. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Terjemahan dia daripada Amr
ataupun Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada tuk-nya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berjual beli dalam masjid. Melarang mencari barang yang hilang dalam masjid dan melarang untuk mendendangkan syair di dalam masjid. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi menilai hadis ini dengan hadis yang hasan dan para ulama lain juga menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kalau kita tengok dalam hadis ini ada tambahan larangan. Tadi jual beli, tadi cari barang hilang, lepas tu jual beli, lepas tu di sini ditambah apa? Syair. Nabi larang dalam riwayat Tirmizi ini, larang kita daripada bersyair dalam masjid. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Imam Ahmad cerita dalam Musnad Imam Ahmad tentang Hassan bin Thabit. Dia bersyair dalam masjid dan Nabi tak kata apa. Maka jadi perkataan syair ini ulama kita ihtimal mengandaikan syair yang dilarang ini adalah syair yang tidak syar'i. Puji tubuh badan wanita, fokus pada satu orang. Adapun yang disebut oleh Imam Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad itu, Nabi dengar. Satu hari Sayyidina Umar masuk ke masjid, Sayyidina Umar tengok Hassan bin Thabit duduk bersyair. Sayyidina Umar larang. Maka Hassan bin Thabit kata pada Sayyidina Umar, dia kata qad kuntu, dia kata dulu aku bersyair dalam masjid, fi hadzal masjid wa fihi man huwa khairun minka. Aku bersyair dalam Masjid Nabawi ni, dan masa aku bersyair tu ada orang lebih baik daripada hang. Orang yang lebih baik daripada hang tu tak kata apa. Pasal bang larang aku. Maksud dia adalah Nabi. Maka Umar kata silalah. Maka selagi syair itu tidak yang merepek-merepek, apa kita kata lara, gulu, dan tidak ganggu orang lain ibadat, maka ia dibenarkan. Syair ke, burdah ke, qasidah ke boleh dibaca dalam masjid, tetapi dia punya isi itu kena jaga. Kita ni masalah bila nak burdah, nak pukul gendang. Bila pukul gendang, Nabi main. Kita baca Maulud Dibai, bila kita baca, tuan yang tulis maulud tu main. Ini problem kita. Bila kita tegur benda lagu ni, dia kata kita tak suka burdah. Burdah mana boleh kita tak suka? Itu sebahagian daripada aktiviti orang Arab. Macam kita berpantun, berpuisi. Itu tak boleh larang. Tetapi apa yang akan lahir tu? Pukul berdebam, orang duk sembahyang. Dia pukul, orang tak boleh buat tahiyatul masjid. Sedangkan dufuf itu boleh ditinggalkan, hanya bersyair saja. Dan Nabi kalau lihat Hassan bin Thabit bersyair ganggu orang, Nabi akan tegur lah. Tapi kerana hari itu tak ganggu siapa, Nabi biarkan. Dan syair dia tak melampau, tak gulu. Kita dengan syair kita yang burdah-burdah kita, kaji baliklah tak mana gulu dia, tak mana melampau dia. Sekadar nak berburdah, ungkapan-ungkapan itu. Tidak ada. Kita tengok ikhwan, orang Arab dia main burdah. Pengalaman saya tengok, mata kita boleh steam. Kita boleh duduk kata ngalik-ngah. Ayat tawak duduk turun titik. Tanpa muzik. Itu saya tengok di sekali saya tengok ustaz kita. Muhib Khawli ke Ustaz Muhib. Sekali dia main syair. Ngalik-ngah gitu. Itu tanpa muzik, tanpa berdebum. Dan yang dia lafazkan tidak ada kalimah-kalimah ghulu. Dia hanya menyebut kebesaran ilahi, cara orang Arab memuji Tuhan. Maka itu tidak salah. Tapi bila sebut aja kita punya kasidah, mai dah, tabak gandum, nampak tapak kaki, tutup lampu. Ini semua benda-benda yang sekali lagi nama dia Imam Ahmad tapi roh dia Abu Bakar.
Maka dia boleh jadi ikhwan. Nama dia Ustaz Nan, roh dia Ustaz Alim. Boleh jadi juga. Apa tak boleh jadi pula? Kan? Tengok Ustaz Nan, rupanya roh Ustaz Alim. Boleh jadi. Kalau tak tahu lah ikhwan. Inilah kita punya Qaplatun. Baik, jelas nah? Wa anis Sa'ib bin Yazid As-Sahabi radhiyallahu anhu qala kuntu fil masjid فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلاد لوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Hadis yang kita baca nombor 4 tadi ikhwan, itu adalah dalil untuk menyatakan tidak bolehnya bersyair. Dan itu juga tidak boleh kepada sewa menyewa. Ini hadis yang kelima ini jadi dalil kepada tidak boleh bertengkar. Terjemahan dia dari As-Sa'ib bin Yazid As-Sahabi. An-Nawawi kata As-Sa'ib bin Yazid As-Sahabi, kerana ada orang tak pasti sama ada dia ni sahabat ke bukan sahabat. Maka Nawawi bagi penjelasan, dia ni sahabi, dia sahabat. Tanpa perlu kita ragukan, dia memang sahabat. Tengok yang lain semua dia tak berbual sahabi kan. Maka bila ada pertikaian, dia ni sahabat ke tak? Maka dia kata Anis Sa'ib bin Yazid As-Sahabi, dia sahabat. Dia kata sewaktu aku berada di masjid Nabi, kemudian ada setengah orang menampak aku, maka aku pun memperhatikan orang tu. Tiba-tiba Umar bin Al-Khattab ada di situ dan berkata, panggillah kedua orang itu. Maka aku pun datang dengan membawa kedua orang itu. Umar lantas bertanya, dari manakah kamu berdua? Umar tanya pada mereka dua orang ni, ada tampak menampak ni. Orang tu menjawab, kami dari Taif. Umar jawab, Umar kata, seandainya kamu berdua termasuk penduduk negeri sini, ni orang Madinah, nescaya aku menyakiti kamu berdua. Maksudnya aku pukul yang kerana berani-beraninya mengeraskan suara di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nawawi letak hadis ini untuk menjadi dalil tidak boleh bertengkar dan angkat suara dalam masjid. Si Umar tengok dua orang je duk tampak menampak. Si Umar ditampak kepada Sa'ib, dia panggil Sa'ib daripada orang tu. Benda pertama dia tanya orang mana. Kalau dia kata orang sini, mendapat lah. Maknanya begitu lama hampa duduk sini, hampa tak tahu adab masjid Nabi. Begitu lama kita mengaji, adab mengaji kita tak tahu. Itu patut kena menampak. Mau tampak sekali. Itu bukan mau tampak, mau sedekah. Mau hariah bagi. Sayyidina Umar kata, ini adalah masjid Nabi. Kenapa hampa dua orang angkat suara tinggi? Sedangkan ada ayat dalam surah Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suara kamu lebih pada suara Nabi. Maka macam mana kamu boleh angkat suara ni? Maka ulama kita kata, angkat suara dalam masjid ni, kih bertengkar pun tak boleh, berkelahi pun tak boleh, kih sembang pun tak boleh. Dia sembang, suara kita naik, tak boleh. Dalam kotak masjid. Kerana di situ mungkin ada orang sedang dia sibuk dengan ibadat dia. Kita sembang, boleh sembang dalam kotak masjid, kita kena ikhfid saut. Kita kena rendahkan suara kita. Kita yang kena rendah suara, bukan dia rendah bacaan dia. Mengaji pelan sikit lah orang nak sembang. Alamak, sudah jadi lagu tu. Artinya ikhwan, saya fokus kepada apa yang Nawawi nak sampai pada kita. Siapa yang terlibat dengan satu daripada larangan ni, Nawawi bagi tahu dia tak akan jadi jiwa orang saleh.
Jadi jiwa orang saleh ni apa dia ikhwan? Memberi penghormatan kepada rumah Allah. Jangan halang orang masuk ke rumah Allah, lebih-lebih alim ulama. Ini sangat bahaya ikhwan. Kan? Kalau kita boleh sign surat, jangan bagi orang tu ceramah, jangan bagi orang ni ceramah. Sedangkan kita tahu apa problem orang tu. Orang tu nak sampaikan ajaran sesat ke? Orang tu dikatakan tak ada tauliah. I think lah tak ada tauliah ni not big problem. Yang selalu orang kata apa dia kata, konten, apa dia kata, konten lebih penting daripada, macam mana, konten dengan apa, konten tu isi kan, macam mana dia guna perkataan konten lebih penting daripada konten dengan tag dengan konten ke? Kulit lah. Isi dan kulit yang tu shirt. Dia kata konten, bendanya orang nak sampai tu, itu lebih penting daripada orang tu sendiri. Jadi apa sejadi pun, kita nak berbincang yang dia nak sampai tu apa. Bukan soal dia tu siapa. Betul? Kalau dia tu siapa akan jadi masalah. Tambahkan kita ini ikhwan, kita Muslim, ini rumah Allah, kita jaga agama. Takkan kita tengok muka tak cam orang tu nak mengajar sesat kah? Takkan sampai itu tak boleh tolak ansur? Sangat menduka citakan kalau orang agama buat benda ni ikhwan. Saya teringatlah pepatah Melayu menyatakan apa? Pepatah Melayu kata apa? Pokok ditebang oleh kayu. Yang tebang pokok tu pokok kayu, yang tebang pokok kayu juga. Sebab tanpa pemegang di ulu kapak tu tak boleh buat apa. Jadi yang tak bagi ustaz mengajar ni pun ustaz juga. Yang tak bagi ulama bercakap ni pun dipanggil alim ulama juga. Sedangkan benda itu benda yang dapat di apa Melayu panggil dapat di, that not a big small matter lah. Benda itu why not sekali you pergi dengar second time orang ni kalau mai cakap duk bagi tahu kata ruh Abu Bakar pergi sana pergi sini, so you bincang lain lah. Dia cakap benda tu, dia cakap saya semain subuh, saya beralih-beralih tiba-tiba gelap saya nampak Rasulullah. Kalau itu yang dia sampaikan, itu pun kita tak halang, kita bagi nasihat. Boleh tak lain kali mai jangan cakap lagu tu. Ikhwan, orang kafir boleh masuk masjid, tengok masjid. Orang kafir yang tak tahu mandi hadas, tak tahu apa bala, tak tahu sama mak nenek ni, apa yellow satu pun dia tak tahu. Dia kafirin, dia kafir. Dia boleh masuk masjid. Dengan junub dia, dengan apa dia boleh masuk masjid. Dia boleh pegang Quran. Satu orang Muslim belajar agama daripada kecil dan diiktiraf ilmu dia, tiba-tiba tak boleh masuk masjid bercakap agama hanya di atas satu alasan yang sangat very technical. Apa dia tahu dia? Bagilah, selesailah. Bagi habislah. Bukan kita nak bagi pada budak tadika. Kita nak bagi kepada satu figure. Tahu tak figure dia? Alamak. Tak boleh jadi 10 lebih lah Pak Amir. Saya tak reti buat kuliah panjang-panjang. Jadi, kenapa saya kata begini ikhwan? Kerana dia masuk dengan tajuk kita baca ni. Dia masuk. Kita dikatakan roh kita ini roh kita yang tak baguslah. Roh kita ni tak baguslah. Kita nak kena istighfar, minta ampun. Subhanallah, kata kita boleh baca dalam Ihya Imam Ghazali, kata Abdullah bin Mas'ud, keluarkan daripada khawarij orang yang paling bijak di kalangan kamu, aku nak jumpa dia. Panggil orang tu masuk masjid. Ada satu cerita, antum pernah dengar tak cerita ni? Cerita Ad-Dahri dengan Imam Abu Hanifah. Pernah dengar seorang etis kan? Dahri. Ini dalam kitab Aqidatun Najin. Betul? Dahri boleh bercakap dalam masjid. Akhirnya Abu Hanifah naik ke mimbar. Dahri tanya kan, Tuhan dia buat apalah? Abu Hanifah kata, aku kena naik atas, Allah jawab.
Ini cerita di situlah. Digambarkan Abu Hanifah ni ada falsafah, sebenarnya tidak. Cerita tu perlu dikaji lagi, tapi sajalah saya ambil. Abu Hanifah kata, hantar Tuhan buat apa lah ni? Menaikkan aku yang hak, menurunkan kamu yang batil. Dalam cerita tu punya teks, Dahri bercakap atas mimbar. Apa satu tauliah pun dia tak ada. Satu merepek punya duk mai. Bawa akidah yang sesat. Boleh masuk dalam masjid bercakap di atas mimbar. Dan setiap benda salah dia cakap, ada ulama betul kan? Kenapa konsep ini alim ulama kita lupa? Kenapa kita takut? Kalau satu ustaz tu bercakap tak betul, kita bangkit, kita betulkan. Ustaz tak betul lagu ni, bukan dia. Dia baca salah. Nah, mazhab Syafi'i. Panggil dia, betulkan. Panggil dan betulkan. Bukan tangkap. Budaya tangkap ni budaya penjajah dah habis dah. Penjajah nak ustaz-ustaz zaman dia bercakap ikut aliran dia. Maka dia panggil, dia interview. Hang boleh bercakap macam aku, nak ambil sorak ni, ambil cakap. Budaya penjajah dah habis dah, ikhwan. Patut dipikirkan balik. Patut. Dengar dulu apa orang cakap. Yang salah baru ditangkap. Tak ada yang cakap. Dan Ahmad Nispu pun kata cakap. Dia pun suruh cakap. Kita tak bagi cakap. What's wrong with them? InsyaAllah ikhwan, selepas ini An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, satu lagi saya nak tambah sebagai akhir. Saya nak kata juga benda ni. Saya nak kata Profesor Sahibus Samaha, Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Madia, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dia adalah mufti yang sah. Dia adalah mufti yang sah dalam salah satu negeri dalam Malaysia, yang negeri itu diiktiraf dan negeri itu ada raja, dan dia mufti di bawah raja. Dia wajib dihormati sebagaimana yang lain dihormati. Dia tidak boleh dilayan seperti mana saya kena layan. Saya dihalau daripada masjid, dihalau daripada surau, boleh. I'm Mr. Nobody. Tetapi dia satu orang yang wajib kita hormati. Wajib dengan makna bukan wajib agama tu, wajib. Dia dilantik oleh pihak yang berwajib. Kena hormat. Kalau kita tak hormat mufti itu, kita tak hormat pihak yang lantik dia. Dan dia bukan sebarang orang. Dia terlibat bagi fatwa. Dan siapa tak kenal nama dia? Sebudak sangkuriang ada duk pergi. Ni semua sangkuriang makan nasi tak cukup vitamin. Mereka tak tahu apa. Ikut kepala pun mereka tak tahu apa. Orang suruh pergi, mereka pergi. Jadi sepatutnya, saya kata kepada orang yang tulis surat, yang tak bagi berceramah itu, sepatutnya lebih hormati dia. Saya pernah ceramah di negeri yang sama. Saya nak pergi ceramah, dibatalkan. Biasa dah lagu tu. Biasa. Jangan benarkan masuk. Biasa. Tetapi kalau kita buat pada seorang mufti yang sah, mufti yang sah, yang dia nak jadi mufti, dia melalui setiap anak tangga nak jadi mufti. Ya. Dunia kenal dia. Dia pergi bentangkan ilmu di mana? Di Bangladesh. Dia pergi cakap orang putih. Bagi tahu pasal hadis ni apa dia. Dia pernah bercakap pasal sanad di dalam gereja, di depan padri-padri. Ilmu dia itu sah. Dan lagi sekali saya nak katakan, Mufti Perlis, Sahibus Samaha, Datuk Arif Perkasa, Profesor Madia, Dr. Muhammad Asri tidak membawa ajaran sesat. Tuduhan itu wajib dihentikan. Dia hanya membawa ajaran daripada Quran dan Sunnah yang kebanyakan umat tak sampai pada pengetahuan itu. Dia wajib dihormati sebagai seorang mufti yang sah. Tak boleh pergi buat lagu tu kat dia. Saya tak salahkan budak-budak tu. Budak-budak ni kalau tak ada orang cucuh dia tak pergi. Tapi kita mesti hormat dia. Sekurang-kurangnya orang-orang yang mempunyai jawatan setaraf dengan dia kena tahu kedudukan dia. Mesti hormat dia. Dah sampai masa kita ni bila tak setuju dengan Mufti Perlis ini,
banyak mufti dalam Malaysia. Tapi saya kata dekat Dr. Muhammad Asri, Mufti Perlis ni, saya kata di antara keistimewaan dia, kalau kita tak bersetuju dengan dia, kita boleh pergi kepada dia depan-depan. Kita boleh, abang, doktor saya tak setuju. Dan dia tak akan marah kita tak setuju dengan dia. Dia akan tanya, dalil mana? Kecuali kita pergi belajar dengan siapa-siapa, siapa tanya dalil, tampak muka. Ada pergi ajak orang lagu tu. Siapa, jumpa siapa-siapa tanya dalil, tampak lah kita. Mufti Perlis tidak demikian. Dan lagi sekali saya kata, Mufti Perlis tidak membawa ajaran sesat. Dia tidak membawa ajaran sesat. Dan dia tidak membawa ajaran Wahabi. Yang dia bawa adalah ajaran daripada Quran dan Sunnah. Kita yang tentang dia, kita yang marah ke dia, bermakna banyak benda kita tak tahu. Yang dia lebih tahu daripada kita. Maka sepatutnya kita banyak bertanya pada dia. Bukan kita hina dia. Bukan kita marah dengan dia. Bukan kita pergi ajak orang benci kepada dia. Itu bukan daripada ajaran Nabi kita, ya kawan. Maka mesti menghormati dia. Kerana dia seorang daripada mufti yang terlibat dalam memberi fatwa agama dalam Malaysia. Bukan dalam rumpun Perlis yang kecil itu saja. Dalam rumpun Malaysia ni. Baru ni dia jadi wakil Malaysia ke Qatar dalam persidangan dunia. Wakil Malaysia. Maka kena hormat, ikhwan. Bila ada pihak tak hormat kepada dia, pihak yang lain tahu, kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Dia saya kata, ikhwan, mufti-mufti lain tolong tegak kejadian ini. Tidak wajar dia berlaku kepada seorang mufti yang sah. Malaysia nak jadi apa lepas ni, ikhwan? Kalau orang sehebat itu bercakap, kita boleh duduk gerbang-gedebung. Saya yang budak-budak ni, saya tak kisah, ikhwan. Yang pilu tu, bila ada orang pergi sign surat tu, jangan benarkan. Sedangkan tajuk forum tu apa dia? Harta haram, kesan harta haram dalam masyarakat. Itu saja. Di mana? Yang jangan, ikhwan, istighfar banyak-banyak pada Allah, ikhwan. Istighfar. Dan saya nak bagi tahu lagi satu. Ingat, ikhwan, Quran kata pada kita dalam surah Al-An'am, apa Allah kata? Jangan kamu caci maki Tuhan mereka. Kenapa? Apa feedback dia balik? Dia pemaki balik Tuhan kamu. Kenapa, ikhwan? Kita baca dalam syarah ayat ni. Kerana manusia ni ada sifat dendam. Bila dia terluka, dia ingat sampai mati. Hari ni kita ajak orang buat lagu ni kat musuh kita. Besok giliran kita akan sampai. Dan ini tidak baik. Ini tidak baik. Tak baik langsung, ikhwan. Kena hentikan benda ni. Lagi sekali saya tegas. Kita rakyat Malaysia hormat dengan semua mufti. Kena hormat. Mereka, kita berbeza pandangan, boleh berbeza pandangan. Tapi kena hormat jawatan dia. Hormat dia, ra'i dia. Maka tak ada sebab Mufti Perlis ini nak dimusuhi, nak dituduh bawa ajaran sesat. Demi Allah, saya katakan, demi Allah, Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Sahibus Samahah tidak bawa ajaran sesat. Dia tidak bawa ajaran sesat. Yang dia bawa adalah ajaran Quran dan Sunnah. Yang kebanyakan kita belum mengetahui mendalam tentang ajaran Quran dan Sunnah. Maka kena dengar. Kena dengar. Itulah wasiat Allah dalam surah Az-Zumar ayat 18. Itulah pesanan Tuhan pada kita. InsyaAllah, ikhwan, lepas ni kita akan tengok ayat ni. Nawawi buka bab larangan masuk masjid bila makan sesuatu yang berbau seperti bawang sebelum baunya hilang, kecuali kerana ada kepentingan yang mendesak. Tengok. Kenapa, ikhwan? Benda bau tak boleh masuk? Itu masjid. Tempat ibadat. Mulut kita busuk, badan kita busuk. Allah tak mahu wanita dalam haid semayang. Kenapa? Allah tak mahu orang dalam junub semayang, ibadat. Kenapa? Kerana dia tak bersih dengan Tuhan. Dan kita akan tengok dalil-dalil dia. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Besok kelas kita di Baitur Rahman. Saya maghrib, Ustaz Naisha. Ya, Kak?
Buraidah. Ya. Kayak kata kita buat buka puasa, kita ambil contoh Masjid Nabawi lah. Kita buka puasa dalam masjid, dan masjid Nabi kita dibina untuk ibadat. Baik. Adakah tadi kita kata makan minum tadi kan? Makan minum tadi antara dalam masjid dengan luar kawasan solat tu mana yang afdal? Kita kata luar afdal. Puasa kesemua kita sepakat dia ibadat. Dan buka puasa kesemua kita sepakat dia ibadat. Dan kalau ada orang puasa tak mau buka puasa, satu maksiat, maka boleh makan dan minum dalam masjid untuk kes macam tu. Boleh, tidak ada hal. Dan bolehlah satu orang tu nak makan dalam masjid dengan syarat dia menjaga masa masjid, dan dia hampang saprah pada kita, dia bagi masa tak lebih daripada 10 minit. Semuanya kurang bawah 10 minit dan dia jaga. Dan kalau kita tengok yang dia hampak tu sebenarnya itu adalah luar daripada kotak masjidnya asal. Cuma tambahan-tambahan kan masjid tu sudah jadi besar. Maka kita panggil Masjid Nabawi. Maka jawapan dia boleh ke tak? Jawapan dia boleh, insya-Allah. Tak dilarang, boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallah.